Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan ada antaranya nikmat yang Allah kembalikan semula kepada kita. Antaranya yang sangat eksklusif pada saat ini, nikmat pertemuan tuan-tuan, adik-adik sekalian. Kamu dapat bertemu semula dengan ustaz, nikmat tu. Ustaz dapat bertemu kamu, itu nikmat. Bahkan dari sisi ustaz sangat-sangat rasa menghargai lebih daripada pertemuan yang pertama. Ada sebabnya kan. Sebelum itu kita ada pengetua warga pendidik, murabbiyah, muallimah sekolah ini SMKA Pedas, tak ingat nama mudah saja kan. Dan adik-adik sekalian, ustaz baru tahu, minta maaf tak perlu sebelum pada ni perjumpaan kita, ustaz tak ada sangkaan ini. Ustaz baru tu habis-habis program sama kamu makan-makan, baru ustaz kamu beritahu yang di depan ustaz ni laki perempuan semuanya bakal hafizah. Ya. Allah, ustaz cerita hari tu macam nak galak kamu. Rupa kamu memang ada jalan, berada di jalan jadi ahlu Quran, ahlullah. Masya-Allah, tahniah. Yang tu ustaz seronok sangat untuk pertemuan kali kedua ni. Untuk nak minta maaf adik-adik sekalian, dan juga guru-guru, sebab sebelum ni tak tahu yang tu. Dan kalau dah tahu begini, jadi lainlah pula cara pengajian kita malam ni, insya-Allah adik-adik sekalian, ya. Dan peluang yang ada ni juga saya ucap terima kasih kepada adik-adik dan guru-guru yang sudi membeli, mendapatkan buku ustaz. Doakan ustaz ikhlas, istiqamah untuk terus menulis. Doakan ustaz, doakan kamu sebagaimana ada rezeki mendapatkan buku, Allah rezekikan kamu untuk boleh baca habis buku-buku ustaz itu. Boleh adik sekalian, ya, insya-Allah. Dia saya mana apa tak sini. Baik, minta maaf adik sekalian. Baik, dipendek. Terima kasih. Saya tak sebut siapa yang ada membeli buku, antaranya buku Ustaz Madinah Takkan Rebah, ramai juga alhamdulillah. Boleh bagi komen. Dan ni sebelum terlupa, ambil peluang dia. Ustaz baru start TikTok dalam 2 minggu. Jadi siapa yang adalah peluang curi-curi buka aset, buka TikTok tu, sila follow. Tak follow tak nak kawan lah. Boleh ada nama Ustaz, tarik nama Ustaz ada. Baik adik sekalian rahmat Allah. Ustaz melihat pada tajuk ataupun program ini berkenaan dengan awal Muharram, kan, sempena awal Muharram. Jadi kita nak mula, saya ingat Ustaz fikir untuk nak mula dengan soalan ini. Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Salah. Baik, salah. Siapa boleh bagi jawapan? Angkat tangan, berdiri, bagi cuba. Jawapan dia betul, ada hadiah. Dia datang ambil hadiah. Kita macam tu. Ni peluang, satu buku RM20, ada RM10. Tak nak main lontar-lontar begitu. Angkat tangan ataupun berdiri, gentleman. Kalau perempuan pun ladies. Kita nak dengar sebelah lelaki dulu. Nabi berhijrah pada bulan, berdiri, siapa jawab? Yang pasti bukan bulan Muharram. Perempuan berdiri. Bukan, nak bertandas. Okay. Sebelah sini ada jawab.
Cuba berdiri kan saja. Okey. Oh, mesti. Okey, bertenang adik-adik sekalian rahmati Allah, tak ada nak jawab kan? Baik. Nabi berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Baik. Adik-adik sekalian, mari kita bincang sikit, ulang kaji sikit tentang Muharram. Baik. Kita tahu kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Lebih tepat perjalanan Nabi ambil masa 11 hari. Kan kita ingat-ingat balik, Nabi keluar dari rumah, kemudian pergi rumah Sayyidina Abu Bakar, kemudian mula berhijrah. Nabi duduk di mana mula-mula? Di Gua Thawb kan, selama 3 hari. Itu berlaku di hujung bulan Safar. Hujung bulan Safar. Lepas 3 hari di sana, baru Nabi mula perjalanan hijrah daripada Gua Thawb ke Madinah. Sekitar 8 hari ambil masa merentasi perjalanan sejauh 380 km. Kiraan hari ini bermulanya pada awal Rabiul Awal. Jadi yang sabit, yang pastinya Nabi tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Datuk Ustaz, yang kenapa ada lagu satu Muharram kan, detik permulaan. Okey, kita faham betul-betul nasyid itu. Dia tak kata Nabi berhijrah pada bulan Muharram sebagai detik, sebagai kiraan bulan pertama dalam sistem kalender hijrah kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sebagai bulan pertama dalam sistem kalender hijrah. Tetapi hijrah Nabi itu sendiri bukan bulan Muharram. Dia bulan tadi di hujung Safar ataupun terus di awal Rabiul Awal. Rabiul Awal. Tahu adik sekalian dah? Menarik kalau kita boleh pelajari tentang apa hijrah Nabi, dan doakan Ustaz projek yang Ustaz angan-angankan untuk nak pergi jejak ma'alim, nak pergi jejak laluan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini sudah ada beberapa percubaan di negara Arab buat PhD lagi, buat kajian mereka untuk nak jejak perjalanan hijrah Nabi. Mereka dapat trace berdasarkan riwayat, kemudian mereka pergi ke tempat itu, berapa puluh tempat yang Nabi singgah. 8 hari itu ada tempat-tempat yang Nabi singgah. Ustaz ada buat gambar, sebahagiannya ada dalam buku Ustaz yang tu, tuan-tuan. InsyaAllah doakan Ustaz. Baik, itu yang pertama tentang hijrah. Baik, yang kedua, kita tak masuk cerita lagi, kita masuk hijrah, masuk tentang Muharram. Baik, nasyid Tala'al Badru Alaina. Tala'al Badru الوداع وجب الشكر علينا ما تعالي الله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة marhaban ya khairada. Ada persembahan nasyid sedap juga kan, mai kompa, mai kongga sebagainya. Adik-adik sekalian rahmati Allah, ini biasa nasyid masuk Jawal Muharram kita akan alun sama-sama apa nasyid Tala'al Badru Alaina. Baik, sama juga ini saya kongsikan hasil atau bukan kajian Ustaz sangat, memang dah ada. Yang ni kita tahu bahawa Nabi tiba di Madinah, lalu Nabi disambut, betul? Nabi disambut dengan, katanya dengan alunan nasyid ini, Tala'al Badru Alaina kan? Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Berlaku sekali lagi salah faham, sebagaimana kita salah faham tentang Muharram sebagai bulan hijrah Nabi. Yang ni pun juga berlaku salah faham. Ustaz, kajian Ustaz tumpu Ustaz pada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita jumpa riwayat-riwayat. Ya. Nabi betul disambut. Nabi dari Mekah tiba ke Madinah, Nabi RNA sekejap, berhenti sekejap di Quba. Di Quba selama berapa hari? 14 hari. Lepas pada itu Nabi hantar maklumat ke tengah Madinah, ke pak-pak saudara Nabi, mereka datang. Bani Najjar datang sambut Nabi.
dengan pedang, bawa menunggang kuda dan mengiringi Nabi dari Quba sampai ke Madinah. Dan lafaz mereka ada dalam Bukhari, mereka sebut jaa Nabiullah, jaa Nabiullah. Itu sebutan ketika itu menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah tiba Nabi Allah, telah tiba Nabi Allah, sampailah ni. Dan gambaran yang ditunjukkan sangat-sangat meriah, sangat-sangat penuh ta'zim dan hormat. Nabi diiring kanan dan kiri, depan dan belakang oleh gerombolan fursan, pejuang-pejuang berkuda sambil bawa pedang masing-masing masuk ke Madinah. Memang sambutan seorang bangsawan, seorang yang terhormat. Tapi bukan lagi dengan nasyid Tala' al-Badru alaina. Baik. Bila Tala' al-Badru alaina ini menurut Ibn Kathir dan lain-lain dalam kitab mereka, Al-Bidayah dan lain, yang ni ada sambutan khas mereka terhadap Nabi apabila Nabi pulang ke Madinah dari Khaybar. Dari peperangan Khaybar. Dari perang Khaybar itu dengan penuh kemenangan balik, dan para sahabat Nabi sebahagiannya buat alunan ini untuk nak sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaihim, sebagaimana yang kita sama-sama alunkan tadi. Jadi kita tengok, barulah kita faham. Tengok pada ustaz petakkan, jita syarraftal Madinah. Baik. Yang ni antara yang menyebab kita, kalau kita faham, kita akan rasa pelik. Pelik. Apa maksud jita syarraftal Madinah? Tuan datang, kedatangan Tuan ini telah memuliakan Madinah, kan? Rasulullah datang mulia tempat tu. Baik, nama asal Madinah apa sebelum pada tu? Yathrib. Dia kalau dah jawab tu tak nak bagi hadiah lah. Yathrib, kan? Siapa yang tukar nama Madinah, Yathrib kepada Madinah? Rasulullah. Rasulullah tukarkan Yathrib jadi Madinah. Bal hiya Madinah. Nabi tukar Madinah. Dan Nabi tukar tu selepas beberapa ketika Nabi duduk dah. Nabi dah duduk, Nabi set up sana sini, kemudian antara benda nak tukar nama. Al-Madinah, kota metropolitan. Sebagian nak kata ni, ke depan nanti kita bukan sekadar kampung ni, kita nak jadi kota metropolitan lagi. Itu tukar nama Madinah. Jadi nak kata masa Nabi mula-mula sampai daripada Mekah ke Quba, masuk ke Yathrib, ke tengah itu, tak ada lagi nama Madinah. Lalu macam mana pula boleh orang sambut Nabi dengan nasyid ini, Tala' al-Badru alaina, sebut jita syarraftal Madinah. Konflik di situ. Rupanya memang tidak pun. Yang benar, nasyid ini, sambutan ini, masyarakat Madinah sambut ketika Nabi pulang dari Khaybar. Jadi salah kan Ustaz kami nak nyanyi, nak nasyid sebentar Al-Muharram? Tidak salah, bukan nak kata salah nanti. Nak kata ini fakta. Sama juga tadi kita sambut awal Muharram sebagai pengenang memperingati hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu bulan Rabiul Awal, tidak salah. Ini semata-mata tarikh. Kita pilih tarikh itu sebagai nak memperingati. Samalah juga kita sambut kemerdekaan, kan? 31 Ogos. Kalau kira sebenarnya bukan tarikh itu tarikh merdeka yang asal Malaysia. Itu tarikh pemasyhuran, tarikh pengisytiharan Malaysia merdeka. Kalau nak kira sebelum tu lagi, apabila Tunku Abdul Rahman pergi ke London buat perjanjian, tanda tangan tu merdeka lah kita. Tapi tidak diletak tarikh tu. Tak nampak dia sekalian. Jadi tarikh itu semata-mata tarikh untuk kita sepakati, untuk kita buat sambutan memperingati keadaan itu. Tidak salah. Cuma tadi kita perlu ingatkan supaya tadi tidak ada berlaku salah faham. Adik isteri rahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis ini sebagai mukadimah cerita tentang Muharram. Boleh ada sekalian insya-Allah. Baik. Ustaz nak sepatutnya ada Ustaz bayar hadir dah 2-3 hadiah ni. Tapi soalan tu dah terlepas. Tadi tak ada jawab. Ustaz nak fikir soalan berikutnya. Bersedia? Buat lelaki tidak, kita bagi perempuan pula. Hadiah ada Ustaz, sedia hadiah Ustaz. Baik. Adik-adik sekalian rahmati Allah, sebelah perempuan. Orang lelaki jangan jawab. Okey. Kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dalam proses hijrah Nabi itu, Nabi terpaksa berlindung seketika di Gua Thawr. Gua Thawr terletak di atas bukit Thawr, kan? Baik. Soalan. Namakan
bukit yang pernah Nabi daki. Gauthar selain the Gua Thawr. Bang itu tengok ustaz jawab itu bagi hadiah terus. Sebelah perempuan. Ustazah adakah kalau saya minta bantuan? Ustaz boleh Ustaz bantu Ustaz kalau ada siapa nak jawab. Ada angkat tangan belakang tu. Tak tu bagi tahu kat ustaz. Jangan malu-malu, rugi. Ya kita bagi lancar. Ada. Ni kamu ni hafizah. Orang yang yakin diri. Tak ada malu-malu, cuba. Gua Thawr lagi paling kurang berdasarkan riwayat ada tiga bukit yang Nabi daki. Jabal Thawr ataupun Jabal Thur kita kenal. Iaitu bukit yang Nabi daki untuk hijrah. Baik. Ada dua lagi paling kurang. Ada betul jawapan tak? Apa jawapannya? Namakan satu tak apa, namakan satu dapat hadiah dah. Jadi akan ada dua pemenang. Safa. Baik. Bukit Safa tak termasuk dalam skema tapi betul. Saya bagi Ustaz, bagi hadiah. Dia ada buku tu ada pelbagai. Ustaz bagilah yang mana satu yang Ustaz ni. Baik, Bukit Safa dan juga Bukit Marwah automatik. Bukit Safa, Bukit Marwah automatik. Terjawab dah. Selain daripada tu, siapa nak jawab lagi? Sebelah perempuan lagi. Orang lelaki jaga pandangan, tengok ke depan. Tak ada? Semua malu. Okey, nak budak? Boleh? Ada? Sebelah depan ustaz sebelah sini dulu. Apa bukit ya adik? Tahu ke? Jabal Nur. Baik, barakallahu fiik. Pilih hadiah. Pilih. Bertenang ada peluang. Yang lain ada peluang lagi selepas pada ni. Ambil salah satu mana-mana yang berkenan. Baik. Jawapan daripada adik kita tadi, bukit yang kedua yang pernah Nabi daiki ialah Jabal Nur. Tempat Gua Hira yang Nabi beruzlah lalu dapat wahyu yang pertama. Terima kasih adik. Ambil buku eksplorasi surah An-Nisa. Buku teka-teki surah An-Nisa. Itu yang kedua, Jabal Nur, Jabal Thur. Ada satu lagi. Yang ni di Madinah. Di Madinah. Saya nak sebelah sini, siapa dapat jawab? Di Madinah. Satu bukit yang Nabi daki di Madinah. Angkat tangan. Ada angkat tangan tadi? Ada? Baik. Okey, bertenang. Dia ni kan, kita sebenarnya lebih nak tahu jawapan kan? Baik. Tiga bukit Ustaz kata tadi, tolak Jabal Nur, tolak Safa, Marwah, nak keadaan biasa. Kita dah tahu Jabal Nur di mana ada Gua Hira, Nabi terima wahyu. Kemudian kita ada Jabal Thawr ataupun Jabal Thur, tempat Nabi bersembunyi ketika hijrah kan? Itu dua-duanya di Mekah. Dan yang ketiga ini berdasarkan riwayat. Dan yang ketiga iaitu di Madinah, Jabal Uhud. Jabal Uhud. Dan ada kisah dia. Nak tahu kisah dia? Satu ketika Nabi SAW Nabi daki Uhud. Di sini kita tahu bahawa Nabi pernah daki Bukit Uhud. Nabi daki Uhud, tiba-tiba tiba-tiba bergegar jabal, bergegar bukit itu. Lalu Nabi pun kata, "Uthbut Uhud." Duk dia bahasa Kelantan lah. Duk dia kat Uhud. Uthbut Uhud. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Duk dia Uhud. Atasmu lah ni seorang nabi, seorang siddiq. Siapa dia? Abu Bakar.
dan syahidan, 2 orang syahid. Siapa? Siapa dapat jawab? Dan 2 orang syahid. Barakallahu fiik. Sampaikan. Dan Nabi kata wa syahidan. Boleh ambil satu. Dan 2 di atas ini ada Nabi, ada Siddiq dan 2 syahidan, 2 orang syahid. Siapa? Jawapan yang diberi oleh sahabat kamu, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Nabi hiking masa itu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Yang lebih penting untuk kita pelajari adik-adik rahmatullah, ini Ustaz punya andaian, Ustaz punya kajian tentang sirah Nabi. Ustaz husnuzan, Ustaz rasa Nabi seorang, orang putih sebut what a hiker. Nabi seorang suka mendaki. Macam mana Nabi boleh tahu di atas suatu bukit itu ada gua yang Nabi boleh duduk situ? Macam mana Nabi boleh tahu di atas bukit Thawr itu ada gua, lalu nanti Nabi bekerja terus pergi ke situ? Makna kata, Ustaz membayangkan, kalau adik pernah pergi ke Mekah, keliling itu bukit. Makna kata Nabi meneroka bukit. Nabi teroka bukit ini, tahu kedudukan itu. Sebab Nabi, kalau kita belajar kita kaji tentang hijrah Nabi, sangat well planned, sangat terancang. Rancang nak ke mana, berhenti ke mana, kan, kita sehingga kan dapat selamat daripada dikejar oleh puak Quraisy. Sebab Nabi plan nak pergi ke mana, nak duduk ke mana. Jadi makna kata Nabi dapat maklumat awal. Nabi tahu kedudukan itu. Baik. Kemudian tiba di Madinah, sekali lagi Nabi buat benda yang sama. Nabi daki bukit-bukit itu. Untuk apa? Nabi daki Uhud sebagai bukit yang tertinggi di sekitar Madinah itu. Untuk apa? Ni kita boleh fikir. Untuk bangkai Nabi nak menguasai geografi sekitar. Nabi nampak Madinah macam ni, tahu kedudukan. Yang ini sangat membantu nanti dalam perang Uhud dan lain-lain. Sebab itu Nabi sebut nanti dalam hadis Nabi sebut Madinah ni baina labbatain, di antara 2 lembah ni. Macam Nabi tahu? Nabi ada sudut pandang, orang kata bird eye view, sudut pandang mata burung untuk Nabi tengok. Jadi adik rahmat Allah, Ustaz mengambil daripada poin-poin sirah ini, kita kena suka mendaki lah, paling tidak kan. Untuk kesihatan. Yang kedua, kita jadikan Allah Nabi dulu mendaki. Aku pun nak daki jugalah, ambil motivasi. Kalau tak pernah daki, kena daki. Kamu duduk Negeri Sembilan ni tak pernah daki Gunung Datuk, bukan 09 lah. Ustaz sampai dah. Adik rahmat Allah. Baik, ini sekadarnya lega lah sikit Ustaz, hadiah tu dah ni. Yang bimbang ada lagi di sini dan ada di sana. Adik rahmat Allah. Baik, kita teruskan pengajian kita, boleh? InsyaAllah kita masuk pengajian kita menggunakan buku Al-Quran yang belum kita baca. Ustaz ambil peluang, Ustaz sebut tadi, Ustaz sangat-sangat terima kasih atas peluang yang kedua ini untuk nak sampaikan. Kalau sebelum Ustaz tak tahu kamu ni hafizah, yang ni Ustaz kempen dalam peluang kedua ni Ustaz, untuk kamu angan-angan ke lah, tidak salah berangan. Setiap yang menjadi kenyataan itu bermula dengan angan-angan dan impian. Nak tak kamu ada buku? Kamu terbit satu buku, kan? Tak mampu menulis seorang siap satu buku, boleh penulisan bersama, kan? Ada 4-5 orang siap satu buku. Ustaz nak kempen adik sekalian rahmati Allah, untuk kamu ni pakat dengan kawan-kawan mungkin sepanjang berada di sini, boleh hasilkan buku. Nanti Ustaz boleh bantu terbit antologi, himpunan tulisan-tulisan kamu. Buku tentang apa? Tentang yang sama, konsep yang sama, Al-Quran yang belum kita baca. Pengalaman kamu sepanjang menjadi hafizah, sepanjang menghafal ni, ada tak kamu berjumpa, kamu terkesan dengan ayat, sesuatu ayat, kan kamu dah hafal laju, tiba ada pengalaman yang menyebabkan kamu sangat-sangat teringat tentang ayat ini. Yang tu kamu kena rakamkan. Nanti himpun, siap satu buku. Yang ni konsep buku Ustaz. Jadi Ustaz nak kongsikan. Baik, siapa yang ada buku ke muka surat 11. Tak payah baca pun tak apa, kita Ustaz rumuskan. Ini antara pengalaman Ustaz yang Ustaz masukkan dalam buku ini. Ustaz letak tajuk terlewat. Cerita dia, boleh dengar cerita Ustaz tu? Tak tengok buku pun tak apa, nak kata ni ada dalam buku. Terlewat. Cerita dia ni masa Ustaz belajar. Ustaz belajar dulu di Sharjah. Kalau tahu Sharjah di UAE.
dalam 6 bulan di sana, pertukaran pelajar di sana. Berlaku ketika kuliah di masjid, Ustaz belajar masa itu fiqh Maliki dengan Syekh Abdul Malik Sa'di, dan sahabat-sahabat Ustaz orang Afrika, ramai orang Afrika. Mazhab Maliki banyak dianuti oleh sahabat kita, saudara kita di Afrika. Jadi belajar, Ustaz bertumpang sekali sebab mengaji fiqh Syafi'i tak ada masa tu. Kita join sekali. Baik. Satu hari seorang sahabat Ustaz ni orang Afrika, dia orang Guinea kalau tak silap Ustaz, negara Guinea, datang masuk kuliah lewat. Ni kuliah tu lepas Isyak. Masjid datang lewat. Lalu Syekh tegur. Berapa lambat ni? Kalau Syekh tu orang Kelantan lah, dia keluar macam tu lah. Berapa lambat ni? Dia pun kata, keluar ayat ni. Ya Syekh, wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Dia guna ayat ni. Dia kata, Syekh, siapa yang lambat tak dosa lah. Begitu. Dia menggunakan ayat Quran. Ini kita kena belajar nanti hukum menggunakan ayat Quran dalam percakapan kita. Dia panggil hukum iqtibas. Jadi Syekh, Ustaz pertama kali dengar. Ustaz, satu pengalaman yang sangat-sangat menakjubkan. Boleh keluar secara spontan daripada mulut kawan Ustaz, sebut, ya Syekh, wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Siapa lambat tak ada dosa. Dia beralih. Ustaz, ya Allah, hebatnya kawan ni. Boleh macam ni. Lalu semua sahabat tersenyum, dia pun duduk. Syekh, sebelum dia duduk, Syekh kata, cuba sambung ayat lepas pada tu. Liman ittaqa wa man ta'akhkhara fala ithma alaih. Liman ittaqa. Orang yang lambat tak berdosa bagi siapa yang bertakwa. Mana ada sebab-sebab yang valid, yang bertakwa. Jadi Syekh tanya, kamu dah lewat ni sebab apa? Lewat ni sebab apa? Tak ada jawab dia. Sengih kan. Dia twist balik. Lepas tu sembang, habis kuliah sembang dengan Ustaz ni, berapa lambat? Tengok bola. Dia bola main petang kat sana. Tengok bola lepas Isyak tu. Jadi tidak bertakwa lah. Sebab tidak bertakwa. Jadi dia guna ayat tu untuk dia, sebenarnya ayat tu tak betul. Bukan ayat tu tak betul, penggunaan ayat tu untuk keadaan dia tidak betul. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaih liman ittaqa. Baik. Soalan yang dapat hadiah. Siapa boleh baca ayat penuh bagi ayat yang dibacakan tadi? Sebelah perempuan. Tasmik kepada ustaz, ustaz jujur, ustaz kata lepas, bagi hadiah. Ustaz lah. Sebelah perempuan. No, ustaz kata sebelah perempuan. Minta maaf ustaz pernah berjalan ustaz. Ni baru seronok, hafizah semua. Ayat penuh. Cuba dapat hadiah ni. Sana ada. Ustaz kena berjalan. Tak ada yang betul lagi. Laki ramai dah ni. Tahu kita bagi perempuan dulu. Ni alhamdulillah. Tak ada insya-Allah. Sambil-sambil mengulang Barakallahu fiik. Ambil hadiah, jangan lupa ambil buku. Terima kasih. Ayatnya ada dalam buku tu, kan? Ingat ada ni surah Al-Baqarah. Kalau kita hafal Quran, paling ustaz banyak tinggal lah, banyak surah-surah yang lepas, tapi surah yang tak lupa surah Al-Baqarah. Surah paling payah dalam proses hafalan kita. Kalau kita mulai Al-Baqarah lah kan, nangis-nangis. Tapi yang tu yang paling ingat lah. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Baik, ada sekalian rahmat Allah. Baik. Kembali pada kisah kita, boleh adik sekalian. Ini ingat kisah tadi? Kisah pengalaman ustaz belajar di sana. Ayat itu, pengalaman kisah
situasi itu menyebabkan ustaz perasan ada ayat itu. Kalau tidak sekali lalu macam itulah. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa. Jadi boleh guna hujah ni nanti. Lambat tak apa, tak berdosa. Liman ittaqa. Ini baik. Pengalaman yang kedua lagi panas. Ini pengalaman yang kedua ni ustaz di UAE. Jangan buka lagi buku, jangan buka lagi tempat itu. Dengar cerita dahulu. Sama juga yang ni masa ustaz dah masuk dalam tahfiz. Ustaz belajar, ustaz menghafal Quran lambat. Tak macam kamu kena bersyukur. Orang yang hafal Quran awal ingatan dia lebih kuat. Ustaz mula hafal Quran di UAE. Tahun 1 ustaz hafal Quran, habis tahun 3. Masa tu dengan kelas lagi memang sangat-sangat struggle. Ala kulli itu proses kita lalui, paling tidak kita merasai peritnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, kan? Nabi terima wahyu berat di sisi rahmat Allah, kan? Dalam musim sejuk pun Nabi boleh berpeluh, kan? Siapa sahabat Nabi? Zaid bin Thabit, dia sampai cerita pernah, kan? Satu ketika aku duduk dengan Nabi, ramai duduk dengan Nabi, dia duduk tepi Nabi, tiba-tiba peha dia kena tekan dengan peha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakit dia menahan. Lepas tu kendor balik. Rupanya masa tu Nabi perit tengah menahan wahyu sedang turun. Lepas tu Nabi pun sampaikan wahyu yang baru terima. Berat di sisi rahmat Allah. Orang yang paling bertuah dapat, kalau tak merasai keseluruhan, tapi dapat merasai barang sedikit daripada beratnya Nabi terima wahyu, kita semualah. Hafal Quran ni ringan ke berat? Berat. Tak tahulah kamu kalau ringan. Lalu ustaz sejam tu nak habis ke ni? Allah. Awal-awal tu hafal sejam tu tidur 3 jam. Berasa otak. Berasa otak. Lepas tu dah sakit lagi apabila dah hafal Quran rasa dah ni. Lepas tu kena mengulang balik. Macam tak pernah hafal. Allah, yang tu menangis. Tu memang menangis. Anak ustaz pun tengah tingkatan 2 tengah hafal Quran. Yang tu juga ada struggle. Ustaz bagi tips. Baru jumpa dari ayat lepas. Dan ustazah dia pun beritahu, anak ustaz ni kalau hafal baru laju. Satu muka surat laju. Tasmid cepat. Tapi nak ulang balik satu juzuk, itu dia berat balik. Sebenarnya macam mana? Ni tip ustaz lah. Ustaz bagi tahu kat dia. Masa kita nak hafal yang semula yang kita dah hafal tu, sebenarnya jangan ada main setting aku nak mengulang. Main setting kita aku baru nak hafal. Baru kita tak tertekan. Faham dia? Kita tertekan, kita sepayah tu apabila kita kata aku dah hafal dah ni. Apa saya tak ingat ni? Tu jadi tertekan tu. Kita twist, kita aku nak hafal, baru nak hafal kali kedua, hafal kali ketiga, kita akan enjoy dan kita akan jadi lebih mudah. Adik rahmat Allah. Baik. Yang kedua, cerita yang kedua, nak dengar tak ni? Baik. Lagi panas tajuk yang ustaz letakkan. Ini saya sebut pengalaman ustaz. Pernah satu petang di UAE kelas tahfiz petang. Menghafal Quran tak kira masa kita, tapi tiap petang ada kelas qiraat, kelas tajwid dan sebagainya. Kelas tu petang tu kelas, kalau kamu kenal seorang ustaz agak masyhur juga di tanah air ini, Ustaz Abdullah Bukhari. Guru ustaz lah. Ustaz kelas dengan dia garang. Petang tu pergi kelas, kami kelas aircon. Petang tu aircon rosak. Memang duduk kelas tu sejak peluh. Jadi ramai ustaz paling nakal. Ustaz kata, ustaz, panah ni ustaz, aircon tak jadi. Aircon tak jadi, orang lain pun ya. Ustaz kata, kita zaman kamu adalah nakal. Petang ni waktu kawan-kawan main takraw. Masa tu saya ingat kawan-kawan Allah, aku ada main takraw, tengah main bola. Tiba kita petang kena menghafal, kena ada kelas. Tertekan tak? Tak. Tapi inilah pengorbanan. Tak. Tapi mari masa nakal begitulah. Ustaz, panah lah ustaz. Kalau kita cancel kelas boleh tak? Minta cancel kelas. Dia Ustaz Abdullah Bukhari kata, panah ustaz, semua panah. Okey. Buka Quran dia kata. Kita kata panah nak tukar, dia kata buka Quran. Kita buka surah apa? Okey, surah Taubah. Cari surah ayat 81. Kita membaca. Ni ustaz pengalaman ustaz masa tu. Taubah ayat 81. Kita membaca tak faham lagi. Baik. Baca okey. Faham tak? Baca terjemah. Apa ustaz nak sampaikan ni? Lepas tu ustaz tu, Luqman baca ayat tu. Ustaz baca
Cuba baca. Qul naru jahannam ashaddu harra. Baru Ustaz faham. Allah, dekat. Waktu Ustaz baru teringat, ya Allah, baru teringat ada ayat dalam Al-Quran. Apa maksud dia? Qul naru jahannam ashaddu harra. Katakanlah api neraka jahanam itu lebih panas. Lalu Ustaz Abdullah Bukhari itu dia kritik, dia bidah balik Ustaz lah. Kita duk mengadu panas kelas aircon tak ada. Baca ayat ni, mana lebih panas? Bilik tak ada aircon ke neraka? Neraka lah kan? Jadi Ustaz bertanya, Ustaz Abdullah pun tanya, sekarang ni kelas, nak kelas ke tak nak ni? Nak lah, dah kena macam ni kan? Baik. Sebelah sini, siapa tanpa melihat buku? Bangun, siapa boleh bagi ayat penuh? Siapa boleh bacakan ayat penuh? Tasmik kat Ustaz, sebelah lelaki. Datang tasmik kat Ustaz. Perempuan nanti ada giliran dia. Tengok dia baca buku. Sebelah sana tak ada? Tak ada lah, satu. Ustaz bagi ruang sana. Dua. Bangun terus datang sini. Tiga. Tak ada, Ustaz beralih ke sini. Tafadhal datang. Barakallahu fiik. Silakan ambil hadiah. Ya-Allah. Ini ayat dia surah Taubah, mungkin ada sebagian kamu tak sampai lagi, sebagian sampai. Jadi ayat yang pengalaman tadi Ustaz dia mengingatkan pada ada Quran, qul naru jahannam ashaddu harra tadi, dan ayat itu petikan ayat itu ada ayat penuh dia yang ni. Cerita tentang apa munafik, bagaimana Nabi sabar, Nabi melayang munafik, bagaimana kena baca. Jadi ada rahmati Allah, perjalanan kita masih jauh kan. Peringkat awal kita alhamdulillah kita bermula dengan menghafal Al-Quran. Tapi jangan berhenti pada setakat hafal. Kita nak faham kan. Kita nak teroka. Jadi kita bersama Al-Quran ni sampai nafas kita yang terakhir. Jadi banyak sangat kisah. Iaitu menjadi Ustaz punya impian, nak bawa, nak bagi rasa keseronokan bersama Al-Quran. Sebab itu Ustaz hasilkan Al-Quran bila kita baca, kemudian buku-buku Ustaz yang lama ni, eksplorasi surah Al-Baqarah, ni bentuk teki-teki. Ni eksplorasi surah Nisa. Ustaz angan-angan Ustaz nak semua surah Al-Quran tu ada dalam bentuk ini, bentuk game. Untuk nak bagi tarikan ni. Sekolah SBPI Rawang, dia guna buku eksplorasi Al-Baqarah dan Ali Imran untuk pelajar mereka buat ni. Al-Baqarah, Ali Imran, untuk nak rasa. Dengan kita rasa keseronokan, makna, maklumat, ilmu yang ada dalam ayat ataupun surah yang kita hafal tu, kita akan lebih semangat. Jadi cuba faham dia sekalian, rahmatullah. Baik. Jadi dengan dua kisah ini, Ustaz nak kempen kamu sekali lagi, adik sekalian rahmatullah. Kalau dah bermula alhamdulillah, kalau belum bermula saat ini, tiap pengalaman kamu yang kamu menyebabkan kamu perasan ada ayat ini, rekod, catat. Boleh? Catat. Kalau seorang 10 atau seorang 20 gabung, nanti buat buku. Akan ada pengalaman-pengalaman dengan ustazah kamu, ustaz kamu, dengan sesama kamu. Kadang berlatih bercakap dengan kawan untuk guna Al-Quran, jadi rahmatullah. Jadi ini ustaz punya ni, dan bayangkan kalau Badar, nanti boleh terbitan pertama nanti, buku Al-Quran yang belum kita baca 2 proses. Lepas tu pakat-pakat beli. Menarik juga ni. Projek penerbitan Badar, buat satu buku macam ni. Poin dia ialah kita merakam ilmu. Buku, ulama dahulu menjadikan merakam atau menulis buku itu sebagai proses ilmu. Bukannya tunggu dah ada ilmu tu baru nak tulis buku. Tak. Dan itu menjadi ustaz punya disiplin, tradisi. Ustaz meneruskan tradisi ulama dahulu. Contoh Imam Al-Bukhari. Kitab Imam Bukhari apa? Kitab Sahih Al-Bukhari. Ada dalam ni, kalau bahasa Arabnya, Melayunya tebal. Baik. Ada berapa ribu hadis.
Imam Bukhari buat kitab itu 18 tahun. 18 tahun. Dia cerita, dia bukannya dia dah cukup beramal ilmu tu baru dia buat buku, tak. Setiap hadis yang baru dia ni dia letak, disusun untuk dia perjalanan ilmu. Sama juga Imam Fathul Bari, Ibnu Hajar menyusun Fathul Bari lebih 20 tahun. Dia jumpa baca komen ulama ni, dia pun masukkan proses buku ialah rakaman ilmu kita. Jadi adik sekalian kena ada, kalau boleh setiap orang ada buku catatan ilmu dia. Mana tahu nanti boleh siap satu buku. Sebagaimana buku-buku ustaz yang ni, kalau siapa yang ambil tadi, ini kalau baca ialah koleksi ataupun himpunan tulisan-tulisan ustaz. Bukannya tunggu dah ada ilmu baru tulis. Tak. Tulis nanti kita tu boleh jadi satu buku. Kita pun terbit, cetak. Begitu ada subhanallah. Baik. Itu kempen ustaz, dan siapa nak tak gitu? Nak tak ada buku? Kena ada impian tu. Insya-Allah dia. Baik, kita teruskan pengajian kita insya-Allah. Seterusnya ustaz diminta untuk habiskan satu buku ni malam ni. Sebagian kamu dah baca habis, alhamdulillah. Mustahil untuk nak habiskan, tapi kita cuba lalu setakat yang kita boleh hadis sekarang. Boleh? Yang berikutnya kisah ni sangat-sangat ustaz suka kerana dia membawa ustaz sedar, membawa ustaz buat satu lagi projek buku. Mari kita ikut sama-sama kisah ini. Yang ni boleh tak kita buat aktiviti? Kita tengok sebenarnya. Baik. Sama-sama. Cerita dia, siapa yang dah baca boleh dah baca ni. Kalau belum kita sama-sama fokus, yang mungkin belum dah dapat buku. Cerita dia, ustaz tak ingat ustaz ambil kat mana. Ni kelemahan. Apabila ustaz siap buku ni ustaz tulis lama. Masa tu ustaz tak catat sumber buku tu kat mana. Catat cerita sahaja. Nak cari balik tak jumpa dah. Baik. Cerita dia zaman dahulu, pada satu masa dahulu, ada seorang hamba kepada seorang raja. Satu petang, satu ketika raja tu sembang dengan dia. Dan hamba raja ni hamba yang sangat rajin, sangat baik, yang raja suka kepada dia. Jadi raja ni nak menghargai hamba ni. Dia berkata nama siapa? Sebutlah nama Mamat, kata. Mat, better nak bagi hadiah, mintalah apa saja. Boleh dengar Ustaz dia di sini? Boleh ikut cerita Ustaz cakap ni? Baik. Seorang raja dengan hamba dia. Satu hari bersembang. Hamba tu hamba yang raja tu suka. Dia pun kata, Mat, better nak bagi hadiah, mintalah apa saja. Hamba tu fikir. Apa-apa saja tuanku. Ya, apa-apa saja, mintalah. Okey. Kalau macam tu tuanku, saya nak tuanku bagi duit dinar, masa tu duit dinar sebanyak ataupun mengikut angka yang ada dalam ayat yang saya baca. Hamba tapi hafal Quran. Raja tu okey, menarik juga ni. Okey. Hamba tu baca. Dia pun baca mula-mula ayat dia, wa ilahukum ilahu wahid. Maksud berapa tu? Satu. Okey, raja tu pergi, baik, 1 dinar. Baik. Kemudian hamba tu teruskan lagi. Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Ni kalau kita ada masa, saya tak sempat. Kalau ada masa kita urai satu-satu apa cerita-cerita ni. Tapi kita fokus kepada cerita keseluruhan tu dan ayat dia. Thaniyasnain idhuma fil ghar. Ketika mereka dua orang ni saja di dalam gua. Siapa ni? Siapa yang 2 orang? Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada hadiah, tak ni. Baik. Ayat Quran Allah sebut secara langsung, dia menjadi kunci untuk kita meneraka keseluruhan kisah. Itu menarik. Jumpa ayat ni, ya Allah, kita ingat. Ni kisah hijrah, kita pun kaji. Quran tak cerita semua, tetapi setiap segala sesuatu tu ada dalam Al-Quran. Allah bagi isyarat-isyarat itu, isyarat ini. Allah tak cerita detail, tapi setiap perkara ada dalam Al-Quran. Allah sebut. Berapa ni? Thaniyasnain idhuma fil ghar. Berapa angka dia? 2. Raja tu pun bagi 2 dinar. Hamba tu baca lagi. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Berapa? 3. Raja tu pun bagi 3 dinar. Baik. Udah sama lagi.
Fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaik. Bela 4 ekor burung, jadikan dia jinak. 4 dinar. Baik, soalan. Yang ni siapa bangun jawab, dia Ustaz bagi hadiah. Allah arahkan kepada siapa untuk bela? Adik sana, cepat dia. Ustaz nampak dia dulu. Lepas tadi. Ya? Nabi Ibrahim AS, barakallahu. Tadi dah jawab tadi kan? Tak ada kota. Tafadhal boleh. Dapat 2 dia. Alhamdulillah. Dia cepat. Ambil mana? Siapa yang Allah suruh bela 4 ekor burung? Ingat dah kita perjumpaan yang lepas? Nabi Ibrahim AS. Adik-adik sekalian rahmati Allah, Ustaz teringat satu kisah. Ini kisah dalam kisah. Tentang sikap. Kita kena ada Nabi ajar sikap ini. Seorang sahabat Nabi nama dia Ukash. Ustaz tadi cerita sebelum ni. Dah cerita sebenarnya. Benar sebenarnya. Tak apa, ulang cerita. Ukash bin Mihsan, antara Fursan, antara pejuang berkuda umat Islam yang hebat, tuan-tuan. Satu hari Nabi berkuliah, Nabi cerita tentang akhirat nanti akan ada 70,000 dalam kalangan umatku yang akan masuk syurga bighairi hisab, tanpa hisab. Ini satu keadaan, satu keistimewaan yang sangat dahsyat. Semua akan masuk syurga dan akan melalui secara umumnya proses mahsyar, kemudian proses hisab. Hisab ni dahsyat. Audit, kita berdiri depan Allah Subhanahu Taala, dibongkar satu persatu dosa pahala kita gini. Lama kat situlah kita. Sangat. Tapi ada 70,000 orang yang Nabi kata umatku yang akan masuk syurga bighairi hisab, tanpa melalui proses hisab, audit, berdiri depan Allah Taala. Lepas begitu, Nabi sebut macam tu, berdiri seorang sahabat Nabi, iaitu Ukash bin Mihsan. Ukash bin, ya Rasulullah, ud'uli. Ya Allah, kalau macam tu Rasulullah, doakan saya termasuk dalam golongan itu. Nabi pun doakan untuk dia. Lepas dia tu, seorang bangun. Ya Rasulullah, doakan saya. Ya Rasulullah, doakan saya. Rasulullah doa ke tak? Rasulullah tak doakan. Ya apa Rasulullah ni? Tak, ada hikmah, ada pengajaran. Nabi tak doa. Apabila orang kedua, orang ketiga dan lain-lain tu, cukup Ukashah saja. Dan Nabi sebut, sabaqaka biha Ukashah. Ukashah buat dulu. Orang lain terlepas dah. Kalau boleh Nabi, kalau Nabi nak, Nabi doa semualah sahabat Nabi. Tak ada masalah. Tapi sahabat Nabi semua ahli syurga insya-Allah. Tapi untuk Nabi nak didik, jadi orang yang pertama. Rebut peluang ni. Tu Ustaz seronok apabila bangun awal. Jadi kita orang pertama, ada peluang naik terus. Sahabat dengan ambil pengalaman ataupun ambil semangat Ukashah. Sabaqaka biha Ukashah. Ingat ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukashah dulu mendahuluimu. Baik Ustaz. Jadi begitu. Ambil semangat ni. Lepas ni kalau ada ruang, ada peluang nak dapat jadi orang pertama. Jangan duk malu-malu. Baik, kita sambung pengajian kita, sambung kisah kita. Hamba tu baca ayat ini dapat berapa? 4 dinar. 1 dinar boleh tahan dari rahmat Allah. Baik. Kemudian dia sambung baca wala khamsatun illa huwa sadisuhum. Dan tidaklah yang berlima melainkan dia yang keenam. Lalu hamba tuan tu bagi, tuanku pun bagi berapa? 5 dinar. Lepas tu hamba tu kata, tuanku ada lagi. Oh, ayat tu ada dua nombor terus. Berapa? 5 dan 6. Oh, tuanku berpuas. Okey, ada, bagilah 6. Ini soalan. Menarik Ustaz baru terfikir. Tak ada sebenarnya. Siapa boleh bacakan ayat yang mengandungi angka 6? Yang ni dia sadis ke-6. Ni 6. Ada ayat dia. Sebelah perempuan, sebelah hafizah. Tasmi' dengan ustaz. Siapa-siapa yang nak. Ayat yang mengandungi angka 6 dalam Al-Quran. Ingat, 6 apa dalam bahasa Arab? Kemudian kamu ingat ayat apa? Sebelah perempuan, hafizah semua. Waktu ada ustaz? Ni ada sana. InsyaAllah.
Ustaz tak, kita dapat dengar ayat ada, tapi memang Ustaz teringat terlintas tentang penciptaan alam ini. Allah sebut apa? Fi sittati ayyam, kan? Sittati ayyam. Ini fakta kena ingat. Allah ciptakan alam ini dalam 6 hari. Fi sittati ayyam. Berulang kali Allah sebut. Kan sittah. Dalam cerita ni tidak ada. Ini spontan saja. Barakallahu fiik adik yang menjawab. Seterusnya, kita laju sikit. Hamba tu baca lagi, dapat 6 dah, 5, 6. Dia pun baca ayat berikut, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti ni 7 biji tumbuh keluar 7 tangkal, dapat 7 dinar. Baik. Berapa dah kalau kira? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 7, kan? Kemudian Allah baca, hamba tu baca lagi, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Berapa? 8. Apa faktanya? Ini Allah sebut dalam Quran. Benda sebut dalam Quran, benda yang besar. Allah kata akhirat nanti kita akan semua saksikan arash Allah Ta'ala itu dibawa oleh malaikat berapa orang? Berapa? 8. Kenapa 8? Ini pembincangan tafsir lah pula, kan? Jadi ingat tak? Quran Allah sebut ilmu akhirat yang kita akan tahu, kita tahu dan akan kita saksikan sendiri nanti. Arash Allah ditanggung, dibawa oleh 8 malaikat. Allah Akbar. Baik. Tertinggal ni 9 tak ada. 9 dalam cerita ada. Ada, betul. Kemudian hamba tu baca yang ayat berikutnya lepas 8, hamba tu pun baca wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ard. Di kota itu ada 9 orang yang membuat kerosakan. Cerita tentang siapa ni? Adik kena tahu. Nak urai panjang lagi Nabi apa, siapa 9 orang ni. Setiap benda yang Allah cerita dalam Quran bukannya orang kata sekali lalu bersahaja. Ada benda yang kita perlu berikan perhatian. Jadi raja tu pun bagi 9 dinar. Kemudian hamba tu baca lagi, tilka asyaratun kamilah. Berapa? 10, dapat 10. Hamba tu baca lagi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku mimpi tengok berapa? 11. Wasyamsa wal qamar ra'aituhum li. Kena buat soalan tadi sepatutnya. Silap. Okey, sekejap terlepas lah. Lepas ni insya-Allah. Dapat berapa? 11 dinar. Hamba tu bagi 11 dinar. Kemudian hamba tu terus baca lagi, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Yang ni Ustaz boleh buat soalan, tapi Ustaz perlukan ustaz lain untuk bantu. Kita ada ustaz sebelah sana. Boleh Ustaz bantu ana lepas ni, Ustaz? Baik. Kisah ni begini. Hamba tu baca ayat ni, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala 12 bulan, kan? 12 bulan. Jadi hamba tu pun raja bagi 12 dinar. Baik. Soalan. Ni sebelah sini. Siapa yang nak jawab, dia kena pergi tasmi' ustaz di belakang sana. Baik. Sebutkan ayat lain yang mengandungi angka 12. Ada kisah-kisah sangat menarik. Ini spontan. Sebutkan ayat. Pergi jumpa ustaz sana. Sebab ustaz tak ingat ayat mana. Pergi jumpa ustaz belakang. Terus. Ustaz belakang. Soalan barakallahu taala. Kita nak orang semangat, berlumba. Kalau berlari bekerja nak ni. Ayat yang ada ni. Barakallahu fiik. Mari ambil hadiah insya-Allah. Ambil sana boleh tak? Ataupun dia nak pilih tak apa. Dalam sini. Ambil sini apa? Baik. Tak tahu apa ayat saya baca, yang dibaca, tapi ada beberapa, kan? Yang saya ingat kisah Nabi Musa, fajarat min husnata asyrata aina. Lalu terbelahlah, memancarlah daripada batu itu jadi 12 mata air. Ini fakta-fakta angka. Doakan Ustaz nak siapkan buku nanti, satu buku tajuk dia Fakta Angka. Ustaz kumpulkan ayat-ayat dan usul cerita
fakta angka dalam Al-Quran. Kita ni minat angka. Al-Quran Allah cerita tentang angka. Angka terbesar berapa, angka yang paling banyak berulang berapa. Baik, semua betul. Baik, kembali pada kisah kita. Hamba tu baca yang ni dapat 12 dinar. Baik. Seterusnya, ni naik level lain dah. Naik level lain. Sepatutnya ada. Okey. Lepas pada hamba tu baca yang ke-12 tadi, lalu dia berhenti. Tuan pun tak puas dengar, tuan raja tak pernah dengar. Kenapa berhenti? Raja tu tanya. Hamba tu kata, sebab dia dapat banyak dah ni. 1 tambah 2 tambah 3 sampai 12, banyak dah ni. Dah seorang hamba tak pernah rasa duit banyak ni, dapat banyak ni. Ayat ada lagi. Dia pun berhenti, dia rasa bersalah rasa, betul ke ni? Jadi tuanku tanya, kenapa berhenti? Hamba tu tanya, tuanku nak dengar lagi ke? Nak lah kan? Apa lagi? Apa yang seterusnya? Oh, kalau macam tu okeylah. Dia pun baca, dan ini ayat yang berikutnya dia baca, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ni ada kisah, ada fiqh ni. Nak buat teka-teki kat ni sebelah muslimat lah. Siapa boleh baca bagi ayat penuh ayat ini? Di sebelah muslimat, sebelah hafizah. Surah Al-Ahqaf. Ustaz ni rasa tak ingat dah apa ni. Siapa yang ni boleh tasmik dengan ustaz? Ada yang dah sampai ke? Ada, payah kan? Baik. Ustaz ni tak, kalau ada terus. Kalau tak ada kita teruskan pengajian dia. Al-Ahqaf mungkin tak sampai lagi. Baik, hamba tu baca wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Berapa? 30. Ni dah naik dah. Tadi belas, kemudian naik dah. Naik main puluh-puluh pula ni. 30. Jadi raja tu dah tak ada duit dah. Duit tangan tak ada dah. Dia panggil pembantu dia bawa duit. Bawa banyak. Okey, 30. Okey. Pelayan bagi kat hamba saya ni 30. Dapat 30 dinar. Baik. Hamba tu baca lagi. Wa id wa'adna Musa 40 lailah. Ni surah Al-Baqarah. Ni patut mudah. Siapa boleh, sebelah perempuan juga, hafizah juga, siapa boleh bacakan ayat penuh surah ni? Tadi perempuan belum lagi. Saya bagi perempuan lagi. Kamuan, ambil peluang. Nanti. Perempuan lagi. Ya, sebelah hafiz ni tak sabar ni, perempuan, come on. Orang lelaki, orang perempuan lagi hebat sepatutnya. Datang, tasmi'. Oh, dapat jawab, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Oh, orang sama. Barakallahu fiik. Dapat hadiah lagi. Dia apatah lagi kalau Al-Quran itu berkaitan dengan cerita-cerita, patut kita lagi mudah ingat kan. Ini cerita Nabi Musa 40 hari 40 malam dia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya 30 hari tambah 10. Itu ada kisah dia. Baik. Hamba tu pun dapat 40 dinar. Baik. Hamba tu baca lagi, illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan. Dia ada ayat penuh dia. Poin dia kita dapat 50 ni. Baik. Seterusnya, dah 50 dinar dah, 30, 40. Baik. Ustaz terfikir, ada tak angka 20 dalam Al-Quran? Ada. 20. Sebab dalam kisah ini mulanya dengan 30. Dia 12 terus naik 30, 40, 50. Ustaz baru terfikir, 20 ada tak disebut dalam Al-Quran? Siapa dapat bawa ayat itu dapat hadiah. Ada, Ustaz teringkas ada. 20 bahasa Arab apa? Ashrun. Okey. Ingat apa ayat Quran? Ashrun. Wa im bagi. Ada lagi ha? Oh ya, orang sama. Kena ni lah. Barakallahu fiik. Baik. Silakan boleh ambil sana.
Fa in yakum minkum 'ashruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Sekiranya ada 20 orang dalam kalangan kamu yang kental, yang tabah yang ni, patut boleh mengalahkan 200 orang. Tu doa ke 200. 20. Ustaz Bertelintah ada. Barakallahu fik. Baik. Setelah kita tambung pengajian kita, panjang 9 dah, kena berhenti 9.30. Cerita ni tak habis lagi. Kita lajukan sikit adik sekalian rahmat Allah ya. Jadi setakat ni untuk kamu rasa saya nak bawa betapa dalam Al-Quran yang kamu sudah hafal itu banyak maklumat, banyak fakta, fakta angka Allah. Jadi kamu kena teroka. Baik. Seterusnya hamba tu baca lagi, lepas dapat 50 dinar, dia pun baca lagi yang berikutnya, faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. 60 kan, 60. Dapat 60 dinar, banyak ni. Baik. Dia baca lagi, thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dira'an fasluku. Ni kita dapat fakta, rupanya panjang rantai neraka Allah sebut sebanyak berapa? 70 hasta. Apa maksudnya sebut tu? Berat seorang-seorang pada rantai patut sekadar lah. Ni seorang-seorang 70 hasta. Hinanya. Orang tengok rantai siapa ni, tengok Allah, Mamat tu. Hinanya. Ini fakta Allah sebut dalam Al-Quran untuk kita ketahui. Dapat si hamba tadi 70 dinar. Baik. Hamba tu pun baca. Yang ni menarik, ayat dia ada kelainan. Inna hadza akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Saudara aku ni ada 99 ekor kambing. Saya pula ada seekor kambing. Raja tu pun bagi 99 dinar. Kira suruh kawan pelayan dia kira 99 dinar. Lepas tu hamba tu pun kata, tuanku 1 dinar lagi. 1 dinar lagi. Bagilah 1 dinar. Baik. Ini Ustaz nak buat soalan yang mudah. Kisah ni tentang siapa? Siapa Nabi yang terlibat dalam kisah ini? Ustaz pun tak ingat siapa. Kamu kena tasbih, kena rujuk ustaz kamu. Rujuk ustaz sana. Betul tak? Nabi apa ustaz tak ingat? Tak sure antara Nabi ni. Okay, beri tasbih. Siapa yang tak tahu, beri tasbih kat ustaz, beritahu jawapan kat ustaz. Ustaz kata betul, hadiah. Lelaki perempuan terbuka. Siapa Nabi yang terlibat dalam kisah ini? Kisah perseteruan. Pergi jumpa ustaz. Kisah perseteruan tentang sebelah perempuan dan sebelah perempuan. Apa ustaz tak ingat? Nabi Daud, Nabi Daud kata betul ya, barakallahu fik. Ustaz tak sure antara Nabi Daud ataupun Nabi Sulaiman tu tak lain. Tafadhal tak? Jadi kamu kena cari. Nanti tengok surah As-Sad ayat 23, apa kisah ni? Allah cerita dengan terperinci. Kes ni ada seorang ni ada seekor kambing. Yang ni ada 99 ekor kambing. Apa dia punya konflik dia? Dan apa penyelesaian yang Nabi Daud AS buatkan? Menarik kisah tu. Nanti kamu kena rujuk sendiri. Baik. Hamba tu pun dapat 99, dapat 1 dinar. Banyaklah tu. Baik. Hamba tu teruskan baca, wa in minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Hamba tu baca. Ayat ni ada 2 angka 100, mi'ah dan alf, 1000. Jadi hamba tu pun, raja pun dah mula rasa gelabah dah. Allah, makin banyak ni kan. 100. Kemudian kira pula bagi 1000. Cuba kira, ustaz tak ada nak kira. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampailah tambah sekarang ni berapa ribu dinar dah dia dapat. Lepas dia bagi tu, raja pun macam mana nak aku berhenti, malu pula, dia ada maruah kan. Dan raja tu tak hafal Quran, dia tak tahu apa lagi ayat-ayat yang angka ada dalam Al-Quran. Tapi yang setakat ni 1000. Lepas tu tak lama kemudian datang orang bisik, mungkin menteri raja bisik kepada raja tu, bisik sesuatu, bisik. Raja tu pun pucat. Raja pun kata kepada hamba tu, cukup. Cukup. Ginilah, better merdekakan kau. Dapat duit tu dengan dapat kemerdekaan. Hamba tu pun pelik lah. Sebab apa tiba-tiba nak berhenti? Kalau boleh nak baca lagi kan? Tapi tak apalah, dapat merdeka. Sebab apa? Sebab raja tu bimbang apabila dah disebut oleh menteri atau penasihat dia, tuanku, kalau tuanku biarkan lagi
hamba ni dibaca, nanti akan sampai kepada satu ayat yang mengandungi angka terbesar dalam Al-Quran. Tuanku tak terbayar tuanku. Soalan dia, apa angka terbesar dalam Al-Quran? Soalan laju angkat tangan. Anda tadi dia dari tadi usaha apa ayatnya? Jadi itu, barakallahu fiik. Betul. Boleh ambil hadiah. Nampak sungguh dia adik yang mata dia duk lock ke mata ustaz dari tadi gitu. Jadi dia terkata. Itu strategi dia dapat, alhamdulillah. Baik, angka terbesar dalam Al-Quran 100,000 dalam ayat ini. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Baik, ustaz boleh buat teka-teki lagi. Siapa yang Allah sebut kami utuskannya? Nya tu siapa? Kepada kaum seramai 100,000 dan lebih. Siapa Nabi ni? Ustaz pun tak ingat. Kamu kena rujuk ustaz kamu. Ini test ustaz masing-masing. Boleh tanya ustaz kamu. Tak ingat? Ni sebab spontan. Maaf lah. Siapa Nabi ni? Wa arsalnahu ila mi'ati alfin. Asyur. Betul. Betul. Nabi apa? Yunus. Nabi apa? Nabi Yunus lah. Ustaz tak sure tu tak ada. Nabi Yunus. Betul lah tu sangkaan Ustaz. Barakallahu fiik. Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus satu-satunya Allah sebut dalam perincikan kita kena teroka. Allah kata kami utuskannya kepada satu kaum yang ramai 1,000. Dan Nabi Yunus satu-satunya, bukan Nabi Yunus, kaum Nabi Yunus satu-satunya kaum yang tidak diazab. Walaupun kalau kira patut diazab kan. Cuba perhati kisah dia. Allah bagi ruang, peluang yang kedua kepada dia. Baik, ada rahmat Allah, habis cerita dia. Jadi itu hamba tu dapat kemerdekaan. Tuanku raja tu merdekakan dia sebab tak nak hamba ni baca sampai kepada ayat ini. Dapat 100,000. Jadi melepaslah hamba tu 100,000. Baik, soalan berikutnya. Ni adik-adik. Boleh tak? Seronok pula ustaz hari ni. Boleh Kesian kepada ustaz-ustaz kita lah. Ni muslimah sebelah sana. Ni ustazah hafizah. Tasmik pada ustazah ataupun pada ustaz kamu depan ni. Soalan ni agak tricky. Selepas angka 100,000, apakah angka yang kedua terbesar dalam Al-Quran? Apakah ayat dia? Payah kat soalan tu. Ya? Bagi lelaki. Ustaz dah bagi kat perempuan. Sekejap kalau ni Ustaz bagi peluang. Sorry. Ada tak segera? Orang lelaki tak sabar nak jawab ni. Berlaku perbincangan. Betul, ada? Dah ada jawapan? Kamu orang lelaki tak sabar jawab ni? Dah ada ke? Tak ada? Sebelah sana perempuan ada ke? Angka kedua terbesar. Yang ni memang tricky lah, Ustaz pun spontan. Kalau boleh jawab, Masya Allah. Barakallahu fiik. Orang lelaki ada jawapan ni? Apa ayat? Tak ada. Kalau tidak ada, Ustaz buka ke lelaki. Ya, apa ayatnya? Apa ayatnya? Barakallahu fiik. Alhamdulillah, insya-Allah. Angka kedua terbesar dalam Al-Quran, yang pertama tadi 100,000, yang kedua terbesar ada dalam surah Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikatu war-ruhu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. 50,000 tahun. Dan 50,000 tu merujuk kepada apa? Apa cerita dia? 50,000 tahun. Cerita tentang apa? Ni kiraan. Adik semua.
Baik, ada senang ini spontan saja. 9 suku dah. Sonok tak saya tanya setakat ni? Sonok. Bukan sonok Ustaz, sonok Al-Quran tu sebenarnya. Jadi doakan Ustaz, saya dapat siapkan buku fakta angka, kumpulkan ni dan luas lagi, angka terkecil berapa, nanti benda dia. Ada saya rahmati Allah. Kita teruskan pengajian kita insya-Allah masa yang ada. Banyak lagi ni. Ni baru buku surat berapa? Kita skip seterusnya. Ni menarik. Surat 12. Oh, sorry. Baik, rahmat Allah SWT. Baik, kisah ni. Mungkin kedua yang kita ni. Muka surat 28. Kisah ni menarik. Ustaz tak ingat Ustaz ambil daripada mana. Tapi kisah ini menyebabkan Ustaz ingat ayat yang terkandung dalam kisah ini. Kisahnya berlaku di negara Arab. Cerita dia seorang orang besar dia datang ke satu tempat, dia nak rasmi masjid tu. Nak rasmi masjid tu, datang maghrib. Lalu dia pun imam, dia pun solat. Imam dalam solat maghrib tu baca Quran apa semua, dan si menteri ni datang nak rasmi orang besar ni, YB ni. Lepas tu bagi ucapan, dia komen, dia sindir. Kita ni jadi imam, lebih kurang dia kata, jadi imam solat ni tak semestinya baca panjang-panjang, baca pendek pun okey, kan? Meraihkan orang lain. Walhal imam tu tak baca panjang pun, dia baca dalam beberapa ayat sahaja. Tetapi orang ni pelbagai. Kalau orang tak pernah solat berjemaah, dia akan rasa panjang, kan? Tiba-tiba datang tak pernah, Allah lamanya imam nak habis. Apatah lagi kalau kita tak faham. Kalau kita dah faham, dan kalau kita adik-adik sekalian bertuah hafal Quran lagi, imam baca pun rasa kejap, kan? Sebab kita tahu ayat tu. Ini jadi subjektif. Jadi YB ni dia rasa panjang. Imam baca solat maghrib panjang. Dia pun tegur dalam ceramah dia. Malulah imam tu. Macam seolah-olah imam ni tak reti. Tak apalah, orang besar. Baik. Kemudian habis ucapan tu, masuk waktu isyak, solat semula. Solat kembali untuk solat isyak. Solat isyak, imam tu dah tahu dah. Dah ni dah, okay. Dah tak suruh baca panjang, tak apalah. Dia pun baca. Apa ayat yang dibaca dalam rakaat pertama? Lepas waladhdallin amin. Dia pun pilih ayat ni. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Wahai Tuhan kami, mereka berkata, wahai Tuhan kami dulu kami ikut je, kami taat je kepada pemimpin kami, ketua kami, tapi mereka yang menyesatkan kami. Allahu Akbar. Imam pun rukuk. Satu ayat tu je dia baca. Faham? Cuba dengar, cuba ikuti. Boleh tak kamu faham cerita tu best kat mana, kan? Jadi imam tu solat, rakaat pertama baca satu ayat ni saja. Dan ini ayat dia. Baik. Allahu Akbar. Rukuk, sujud sebagainya, naik rakaat yang kedua, habis baca Al-Fatihah waladhdallin amin. Imam tu sambung ayat selepas pada ni. Baik. Soalan, yang ni ada hadiah ni. Sila baca ayat yang tengok buku. Sila baca, siapa boleh bagi ayat yang selepas pada ini. Tasbih pada ustaz, mana-mana ustaz kamu? Muslimat, hafizah, bangun. Sahut cabaran ni. Apakah ayat selepas pada ni? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Sambung. Menarik kisah ni. Tak ada. Kalau tak ada, lelaki. Atau kita buka open. Siapa yang ingat, siapa ni tasbih dengan ustaz terdekat kamu, ustaz kata bagi bagus, dapat hadiah. Payah kah? Ada. Barakallahu fiik. Ustaz boleh juga? Boleh, insya-Allah. Insya-Allah. Kita ada pengguna baru. Rabbana atihim di'afaini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Barakallahu fiik. Barakallahu. Baik. Betul. Ayatnya yang berikut adalah ini. Selepas
Ayat yang rakaat pertama yang dibaca yang ni, kemudian sambungan dia ialah ayat yang berikutnya yang ni. Rabbana atihim dha'faini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Pertama orang tu kata, ya Allah, kami dulu ikut taat je kepada ketua kami. Mereka lah yang sesatkan kami. Maka Tuhan kami berilah mereka azab berkali ganda, 2 kali ganda. Laknatlah mereka. Baik. Imam tu baca ayat ini rakaat yang kedua, Allahu akbar, rukuk. Kemudian naik rakaat ketiga, kemudian rakaat keempat, habis bagi salam, habis solat apa semua. Menteri tu pun, YB tu pun datang jumpa imam. Lepas ni tak kisah nak baca panjang mana pun ayat Quran, nak baca ayat apa pun, kecuali 2 ayat ini jangan baca. Kecuali 2 ayat ini jangan baca. Kamu tak faham? Kalau kamu faham kamu gelak. Kecuali 2 ayat ini jangan baca. Kamu faham tak apa maksud dia? Ayat ni tegur kan, ayat ni tegur apa imam tu kritik YB tu menggunakan ayat ini. Baik, soalan dia, dalam Al-Quran siapa yang berkata, Ustaz buat, dalam kata Ustaz buku Ustaz Qurania 1 dan 2, antara bentuk soalan yang Ustaz buat ialah siapa berkata. Dalam Al-Quran banyak dialog. Satu lagi, kamu nak rasa keseronokan Al-Quran, kamu jejak dialog. Jadi kamu boleh buat teka-teka dengan kamu. Siapa yang kata ni? Kemudian ada soalan yang lain, kepada siapa dikatakan ini? Allah sebut sekian, kepada siapa? Yang ni kita boleh buat soalan, siapa yang kata? Siapa yang kata? Dia dapat lagi. Ustaz nak sebelah sana tak dapat ni. Maaf Ustaz tak beri perhatian. Ini soalan mudah. Siapa yang jawab? Bangun, datang ni. Siapa yang kata? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim dha'faini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Siapa yang kata? Mudah dia jawab. Bangun, datang, ya Allah sambut cabaran. Agak boleh. Ada orang datang, insya-Allah. Barakallahu fiik. Come on. Ya, okey, barakallahu. Dalam neraka, barakallahu. Ahli neraka, barakallahu fiik. Yang katakan ini ialah ahli neraka. Adik-adik rahmatullah, nanti ada boleh ambil. Ada peluang kamu jejak dalam Al-Quran dialog. Antara dialog yang sangat bagi Ustaz menarik perhatian ialah dialog ahli neraka. Apa kata-kata mereka? Apa ayat gaduh mereka sesama mereka? Ini antara, insya-Allah. Baik. Ini yang kita berikutnya. 9.30. Ambil satu kisah kot last. Ustaz Khairi, ada masa ke kita? Satu kisah lah, last insya-Allah. 9.30. Kerana salam ini kamu boleh baca agak singkat. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ustaz lagi ke kisah yang berikutnya. Ini kisah menarik. Ustaz kita habis dengan kisah ni. Sebab ada penerangan, ada huraian yang Ustaz sampaikan yang tidak ada dalam buku ini. Ada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ikut lagi pengajian kita? Boleh, lelaki sini boleh? Sebelah sana boleh? Oh, semangat. Oh, boleh. Oh. Jawab boleh, tapi tak ada seorang pun jawab kan tadi. Hafizah, bakal hafizah boleh? Boleh good. Okey. Yang ni kisah terakhir. Insya-Allah Ustaz tak sempat nak habis semua. Kalau ada masa kita tengok lagi. Tapi Ustaz ingat habis ke yang ni. Kisah terakhir. Tajuk yang Ustaz buat, selamat atau tidak. Baik. Dia kena baca dengan kisah 34 sekali. Kisah ni berkaitan dengan seorang sahabat Nabi yang kita kena kenal, iaitu Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah salah seorang panglima perang dalam perang Mu'tah, dia syahid kan. Ini kisah dia. Satu hari di rumah dia bersama isteri. Ini mungkin masa kamu lagi, tapi kamu bayang-bayangkanlah ke depan nanti macam inilah kau nak buat ya. Tips romantik. Tersebutlah. Abdullah bin Rawahah satu hari dia duduk dengan isteri dia lelaki,
Dia letak kepala dia di ribaan isteri dia, sembang-sembang. Tiba-tiba dia menangis. Sunnah Nabi, Nabi juga buat macam tu. Nabi biasa letak kepala Nabi di ribaan isteri. Ustaz kajian Ustaz tentang rumah tangga Nabi juga. Ada buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi. Kamu nanti nak kahwin ke nak apa, kena baca buku tu dulu ya. Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kamu jadi suami ke jadi isteri, kena buat ni. Iaitu letak atas riba, sembang-sembang. Baik. Abdullah bin Rawaha, itu keadaan yang romantik masa tu. Dah baring isteri sembang tanya, tapi dia menangis. Nangis dia. Tiba-tiba dia menangis. Isteri dia tengok, dan keadaan menangis dia tu kita boleh bayang apabila isteri dia pun lepas tu menangis juga. Cuba kamu ingat pengalaman kamu menangis, tengok orang menangis macam mana kan? Mesti orang, kita tak berasa, tapi kita tengok orang tu dia menangis. Dan menangis dia tu sayu, sedih. Kita tak faham pun sebab apa dia menangis, tapi kita jadi terbawa untuk nak menangis kan? Sama contoh kamu solat lah, seorang imam baca Quran, tiba dia baca Quran dia menangis, terhenti, tersesak. Kita belakang ni sebab kan, walau tak faham pun apa ayat tu baca, tapi kita entah macam mana menumpang simpati, terkesan dengan kesedihan, kesayuan orang yang menangis tu. Jadi Abdullah bin Rawaha menangis, keadaannya sayu, hibur, sampai isteri dia pun menangis. Dia pun pelik lah. Aku menangis, aku tahu sebab aku menangis. Dia bertanya, wahai Dinda, kalau Abdullah orang Melayu kan, wahai Adinda, mengapa Adinda menangis? Jadi isteri dia pun jawab, saya menangis sebab tengok abang menangis. Begitu. Bukan sebab apa, sebab tengok saya menangis. Begitu. Tapi abang menangis sebab apa? Baik. Barulah Abdullah bin Rawaha sebut, abang menangis sebab abang teringat ayat. Ni ayat ni yang penting. Abang teringat ayat, dan kisah ini menyebabkan Ustaz sangat ingat ayat ini. Mana? Ayat dia, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun melainkan semua akan ke situ. Illa wariduha, diterjemah akan ke situ, akan masuk ke situ, akan lalu ke situ. Mereka kata tidak ada seorang pun dalam kalangan kamu manusia melainkan semua akan pergi ke situ. Wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Takdir ini, ketetapan ini memang satu kemestian yang Allah sudah tetapkan. Jadi Abdullah bin Rawaha teringat ayat ini. Lalu dia menangis. Dia kata, aku tak tahulah apabila aku ke sana, ke situ nanti aku selamat ataupun tidak. Baik. Soalan, situ tu ke mana? Ya? Ke mana, Dek? Neraka. Allah sebut, Allah isytihar kepada kita. Tidak ada seorang pun dalam kalangan kamu, kita ni manusia yang baca Al-Quran, yang hafal Al-Quran, melainkan semua akan masuk neraka. Semua masuk neraka. Dan ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah bin Rawaha ingat ayat tu, disebut. Tu yang dia menangis. Allah sebut kita akan masuk, semua akan masuk. Tapi Allah tak sebut pun kita akan keluar ke tak. Tak tentu lagi. Lalu menangislah dua beranak, dua suami isteri tu teruslah menangis. Tak tahu nasib. Jadi ayat ini insya-Allah, kisah ini menyedarkan Ustaz ada ayat ini. Ustaz pun buat carian untuk nak faham apa maksud ayat ini. Secara lafazan neraka tadi, kan? Baik. Yang ni untuk nak faham kisah ini dia kena baca Ustaz pun jumpa riwayat yang lain, kisah yang lain, iaitu berkenaan dengan Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kisah dia, nak dengar kisah dia. Ini ada dari Ibnu Majah. Satu hari Nabi bersembang dengan isteri. Nabi berkongsi harapan, berkongsi impian. Nabi kata kepada isterinya Hafsah, Sayyidatina Hafsah, dia kata, aku berharap sangat tidak ada seorang pun dalam kalangan ahli Badar dan Hudaibiyah yang akan masuk neraka. Tidak ada seorang pun dalam kalangan sahabatku yang menjadi ahli Badar, yang menjadi ahli Hudaibiyah yang akan masuk neraka. Itu harapan Nabi. Nabi kongsikan kepada Hafsah. Tapi Sayyidatina Hafsah
dia bukan lawan cakap, dia respon. Dia kata, mestilah Rasulullah ada. Ada. Dan dalam riwayat lain Nabi marah. Jangan kata macam tu, apa kamu kata ada? Kita harap tak ada. Ada bang. Sebab apa? Sebab Allah sudah sebut dalam Al-Quran ayat tadi. Allah kata tidak ada seorang pun melainkan semua akan masuk neraka. Tak kira lah ahli Badar ke, ahli Hudaibiyah ke, siapa ke, semua akan masuk neraka. Tiba Rasulullah berharap yang ni tak masuk neraka. Macam mana pula? Mana betul antara kata Allah dengan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi pun kata, awak baca ayat selepas pada tu. Allah kata apa? Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Semua dah masuk. Kemudian Allah selamatkan orang bertakwa dan Allah biarkan orang yang zalim dalam keadaan melutut duduk dalam neraka sampai bila-bila, merintih merayu tak akan keluar. Adik-adik rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bincang sikit berkenaan dengan ada kaitan dengan akidah. Macam mana kita nak faham ayat ini? Allah kata setiap orang akan masuk neraka. Kita masuk neraka. Macam mana tu? Kita mudah-mudahan ahli syurga, ahli Quran, kan? Ni Allah kata kita masuk neraka. Macam mana ni? Jadi apabila kita tafsir ayat ini, ulama menjelaskan dan ada perbincangan, ada perbezaan pendapat. Ibn Abbas dan lain-lain menyebut bahawa maksudnya memang masuk neraka. Kita akhirat nanti, walaupun kita ahli syurga, semua orang akan masuk neraka. Masuk dari pintu sekian, tak? Semua masuk ikut giliran masuk, cuma yang tak tentunya keluar ataupun tidak. Masuk, contoh sampai masa kita giliran kita masuk. Kalau kita ni takdirnya ahli neraka, masuk dalam tak boleh keluar-keluar dah, sangkut masuk ke sel, masuk ke penjara sekian-sekian. Tapi kalau ni ahli syurga, dia masuk, dia tengok apa keadaan neraka ni, tapi dia keluar balik. Ini satu tafsiran Ibn Abbas dan lain-lain. Kita akan masuk. Lalu macam mana keadaan ahli syurga masuk neraka itu? Keadaannya sama seperti ini menyebut ada hikmah. Allah sebut tentang kisah Nabi Ibrahim dibakar untuk memberi gambaran apabila ahli syurga masuk neraka nanti keadaan itu, iaitu keadaan macam mana sebagaimana Nabi Ibrahim dibakar masa itu dalam api, kan? Keadaan macam mana? Baik, soalan, soalan. Siapa boleh sebut ayat Quran yang merakamkan kisah Nabi Ibrahim masuk dalam api? Apa? Okey, lebih tepat. Apa arahan Allah terhadap api yang membakar Nabi Ibrahim? Saya nak bagi peluang kat siapa ni? Boleh saya bagi peluang sana lagi? Sebab saya nak ada di sebelah sana ni. Soalan Ustaz tadi, siapa boleh sebut? Apakah ayat yang mengandungi arahan Allah kepada api yang sedang membakar Ibrahim, Nabi Ibrahim? Ya Allah, kena ada wakil sana. Come on, bangun seorang. Jangan sebut orang lain. Bangun, siapa ni? Fastabiqul khairat. Jadi orang pertama, bangun. Boleh bincang, tapi seorang je datang untuk dapat untuk soalan. Berapa jam? Oh, 9:30 dah. Ada? Minta wakil seorang. Lu nak bangun tu? Ya Allah. Sana ada juga wakil seorang daripada sana. Sebelah sini alhamdulillah, terima kasih kamu memberi maklumat yang kerjasama yang baik. Sebelah sana nak ada seorang. Ya Allah, ya Allah. Jangan takut, bangun. Oh, duk mengulang lagi. Baik, bangun datang ni. Kau memang tak hafal lagi? Ya Allah, ya Allah. 1, 1. Tak ada, depan tak ada. 2. Tak ada. 3. Baik, Ustaz terpaksa buka sini. Ke sebelah perempuan lah. Perempuan ada nak jawab ke? Ada nak jawab. Apakah ayat yang mengandung arahan? Apakah ayat arahan Allah kepada api? Tafadhal, ada perempuan. Sebab sini bagus. Tabarakallahu fi. Apa ayat dia?
kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu antara hikmah dia. Allah kata kepada api yang sedang membakar Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman. Wahai api, jadi sejuk kamu dan aman, sejuk dan aman kepada Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim duduk dalam api. Luar nampak tengok api panas, marak tegang ni, tapi Nabi Ibrahim di dalam keadaan aman. Api itu jadi sejuk dan dia rasa selesa. Jadi Allah gambarkan keadaan Nabi Ibrahim itu sekaligus menjelaskan tentang ayat ini. Itu sebagai ulama tafsirkan, iaitu kita nanti ahli syurga akan masuk ke neraka, memang duduk dalam neraka, lalu neraka tengok kedahsyatan neraka, tapi tak terkesan. Kita tak kena bahan panas, tak kena ni. Melainkan sama seperti Nabi Ibrahim dibakar api, iaitu sejuk dan ni. Wahai api. Nah, tujuan dia, hikmah dia, kita masuk syurga nanti akan lebih rasa, ya Allah, bertuah seharga. Ya Allah, aku dah lalu neraka, tengok teruk sangat, masuk syurga ni, Allah, dah itu. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, iaitu yang dimaksudkan oleh ayat ini, Allah maksudkan setiap illa wariduha, setiap orang akan ke sini, iaitu sirat. Sirat ini kena dengan hadis-hadis Nabi yang lain, iaitu kita bukan masuk neraka darat, bukan macam yang pandangan pertama. Sebaliknya ialah kita lalu titian sirat, kan? Kita tahu kan, lalu titian sirat, iaitu kita ahli syurga, sebelum nak ke syurga, kita akan lalu titian sirat yang mana di bawah itu ada neraka. Itulah masuk warid, akan pergi, akan lalu juga neraka itu. Cuma jatuh tak jatuh, kan? Ahli neraka dia akan dicangkuk dengan cangkuk kaki dia jatuh. Kita ahli syurga ini akan lalu melepasi ikut pada prestasi masing-masing. Ada orang kalamhil basar, sekelip mata. Ada secepat kilat, ada yang merangkak pun ada, yang berlari pun ada, yang berkuda pun ada. Keadaan masing-masing. Ini maksud tafsiran yang kedua bagi ayat tadi. Wallahu alam, kita mana-mana pun tidak ada orang kata apa, sebab masing-masing pandangan yang kuat boleh pegang mana-mana satu. Untuk rasa bifil, Ustaz suka ambil pandangan yang pertama tadi. Ya Allah, kita kena bayangkan kita akan masuk neraka. Wallahu a'lam.